Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam Purnama Maram Channel. Kita sambung lagi membaca hadis berkaitan dengan politik dan kepimpinan. Hadis yang ke-9, bagaimana menegur pemerintah. Qala Iyad bin Ghanam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man arada an yansaha li sultanin bi amr wa la yubdilahu alaniyah walakin ya'khudh bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadhaka wa illa kana qad adda alladhi alayhi la. Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin menasihati sultan atau pemimpin, maka janganlah dilakukan secara terang-terangan, akan tetapi pimpinlah tangannya, maka dia bawa dia ke tempat yang berasingan daripada orang lain dan nasihatilah dia. Sekiranya dia menerima nasihat tersebut, maka itulah yang terbaik. Namun sekiranya dia menolak nasihat tersebut, maka dia telah menunaikan hak untuk menasihati pemimpin tersebut. Ini daripada Musnad Ahmad nombor 15333. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat agar berusaha menegur pemimpin dengan kaedah yang terbaik. Sebaiknya jangan didedahkan teguran di hadapan orang ramai. Mulakan teguran dengan melakukan dalam ruang yang tertutup. Andai pemimpin tersebut menerima teguran itu, maka adalah terbaik. Namun andai sekiranya mereka menolak, tempat yang tertutup juga menolak, maka sekurang-kurangnya kita telah melaksanakan kewajipan kita menegur pemimpin yang melakukan kesalahan. Ini adalah bagi situasi sekiranya seorang itu berupaya untuk berjumpa secara personal dengan pemerintah tersebut. Namun andainya dia tidak mempunyai peluang demikian, pemimpinnya jauh, sibuk, sukar untuk menemuinya, maka Al-Imam Nawawi mengharuskan agar teguran tersebut dilakukan secara terbuka. Ini bagi memastikan tanggungjawab untuk menegur kemungkaran dan tidak diabaikan. Imam An-Nawawi kata, namun andai sekiranya dia tidak berupaya untuk menegur dan mengingkari pemerintah itu secara rahsia, secara tertutup, maka tegurlah mereka secara terang-terangan. Ini adalah supaya hak menegur kesalahan itu tidak diabaikan. Sebahagian sahabat Nabi lebih selesa untuk menegur pemimpin secara rahsia, iaitulah bercakap dengannya secara pertemuan personal. Ini seperti yang pernah diluahkan oleh Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Suatu hari beliau diminta untuk menegur Sayyidina Uthman. Usamah enggan melakukan secara terbuka. Kata Usamah, apakah kamu tidak nampak dan menganggap aku tidak menegurnya kecuali dengan cara kamu semua mendengarnya? Demi Allah, aku telah mengucapkannya dalam ruang di antara aku dan dia sahaja, tanpa membuka menedahkan urusan teguran itu secara senyap-senyap. Sekarang ni boleh tegur mengikut, boleh mesej, boleh WhatsApp. Jangan tegur secara umum, secara public, FB, public, semua orang tahu. Ini tidak baik. Namun ada sebahagian sahabat lebih berani untuk melakukan teguran secara terbuka. Ada sahabat buat teguran secara terbuka. Ini seperti mana yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri
yang menegur Gubernur Madinah Marwan bin Al-Hakam. Mengikut sunnah Rasulullah SAW, khutbah salat hari raya dilakukan selepas Nabi menunaikan salat. Namun perkara ini ingin diubah oleh Marwan. Lalu Sayyidina Abu Sa'id menarik jubah Marwan yang ketika itu ingin naik ke atas mimbar. Insiden ini direkodkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, di mana ceritanya ialah lalu Marwan keluar untuk naik ke atas mimbar. Mana sebelum sembahyang hari raya, Marwan keluar untuk naik ke atas mimbar dan menyampaikan khutbah sebelum solat hari raya. Lalu aku menarik, Abu Sa'id kata, lalu aku menarik jubahnya dan dia menarik jubahnya dariku. Lalu dia naik ke atas mimbar dan berkhutbah sebelum salat. Lalu aku menegurnya dan berkata, demi Allah, engkau telah mengubahnya, iaitu mengubah sunnah Rasulullah SAW. Muslimin simak yang dirahmati Allah. Menurut Al-Imam An-Nawawi, antara hikmah Rasulullah SAW mengajar agar teguran dilakukan secara rahsia adalah bagi mengelak sebarang kemudaratan yang mungkin berlaku kepada si penegur. Hikmah ini akhirnya dapat kita pelajari apabila Sayyidina Abdullah bin Umar menegur pemerintahan ketika itu, iaitu Al-Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Teguran ini membuatkan Hajjaj menjadi berang dan mengancam untuk mencederakan Ibnu Umar. Peristiwa ini direkodkan oleh Al-Imam Al-Ibn Abdul Al-Bar dan Ibn Al-Asir yang menyebut, suatu hari Al-Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi memberi khutbah yang agak panjang sehingga melewatkan waktu salat. Perbuatan beliau ini ditegur oleh Ibnu Umar. Lalu ia berkata, sesungguhnya matahari tidak menunggu engkau, iaitu kalau diteruskan lagi khutbah maka akan habis waktu salat. Teguran yang dilakukan secara terbuka itu membuat Al-Hajjaj berang. Lalu dia berkata, aku benar-benar ingin memukul benda yang ada pada dua mata engkau ini, iaitu memenggal kepalamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dengan itu melalui hadis ini dapat kita pelajari bahawa kaedah yang terbaik dalam menegur pemerintah adalah bertemu dengannya secara terus, melalui pertemuan yang tertutup, memegang tangannya dan berbincang secara baik dengannya. Andai dia menerimanya, maka itu adalah satu nikmat. Namun andai sekiranya kita tidak mempunyai peluang tersebut, maka teguran juga boleh dilakukan secara terbuka dengan penuh berhikmah demi kebaikan rakyat bersama. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, begitulah cara Rasulullah SAW mengajar kita untuk menegur pemimpin kita yang salah. Secara tertutup adalah terbaik. Kalau sekiranya tidak dihiraukan, maka kita boleh menegurnya secara terbuka, sama ada melalui ceramah umum dalam FB, dalam WhatsApp dan sebagainya, supaya teguran kita itu dapat memberikan kesan yang terbaik untuk pemimpin dan juga rakyat. Hanya sekadar itulah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.